Okey, jadi minggu ni kembali dengan Cikgu Mimi dalam subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 3. Jadi kita mulakan dengan bab 1 iaitu reka bentuk Mechatronics. Okey, jadi ini adalah barisan-barisan cikgu yang mengajar kamu tingkatan 3 pada tahun ini, iaitu Cikgu Sarima, Cikgu Intan, Cikgu Mimi dan juga Cikgu Faizah Hanum. Jadi kita akan bertukar-tukarlah setiap minggu insya-Allah sebab pandemik COVID-19 dan kita akan buat PDPR dekat rumah. Jadi minggu ni dengan Cikgu Mimi, mungkin minggu depan dengan cikgu lain pula. Jadi cikgu harap kamu semua dapat bekerjasama dengan kami semua. Okey? Okey, jadi mari kita mulakan. Jadi ini adalah isi kandungan RBT iaitu ini buku teks kamu lah. Okey, bab 1 aplikasi teknologi reka bentuk Mechatronics yang cikgu akan terangkan pada hari ini. Kemudian bab 2 pembangunan produk dan bab 3 adalah reka bentuk dalam perniagaan. Okey, kita tengok bab 1 iaitu aplikasi reka bentuk Mechatronics. Jadi, apa tu Mechatronics? Siapa dapat bayangkan? Okay. Jadi Mechatronics adalah gabungan kataan Mecha dan Tronics. Pernah dengar tak agak-agak ni? Betul. Iaitu masa tingkatan 2 kita dah belajar reka bentuk mechanical dan juga reka bentuk electronics. Jadi mari kita gabungkan duanya akan jadi Mechatronics. Okay, ingat semula tingkatan 2. Ingat tak apa tu reka bentuk mechanical? Apa yang ada dalam komponen mechanical? Gear, ingat tak? Apa lagi? Takal dan tali sawat. Okey, semuanya ada 11. Kemudian reka bentuk elektrik. Ingat balik, apa tu reka bentuk elektrik? Ada sumber, beban, Okey, lagi reka bentuk elektronics. Apa yang ada dalam reka bentuk elektronics? Dia mesti kena ada input, proses, output. Okey, jadi kita akan tengok baliklah satu persatu. Okey, ini adalah reka bentuk mechanical. Okey, komponen mechanical yang dikira dekat sini adalah yang termasuk dalam Mechatronics. Okey, yang pertama gear. Okey, kamu tengok kat sini gear. Kemudian pautan atau linkage. Okey, tuas. Tuas ni ada 3 jenis. Okay, tuas kelas pertama, tuas kelas kedua, tuas kelas ketiga. Kena recall balik. Okay. Kemudian takal atau puli yang biasa dekat bendera tu kan. Tarik tu. Okay. Tali sawat. Okay. Tali sawat ni biasanya belting. Dia pusing. Okay. Dia punya tu leper je lah. Dia lain sikit dengan rantai. Ni rantai lebih kurang. Tapi takal dan tali sawat ni dia belting. Okay. Tali. Kemudian kita tengok aci sesondol dan aci engkol. Dua-dua ni biasanya ada dalam kenderaan. Kemudian gelongso ataupun slider. Ni biasanya dekat pintu sliding. Okey, galas berbola atau bearing. Ni biasa dekat roda. Okey. Dan akhir sekali bindu. Okey, bindu ni ada dekat apa nama tu yang buat lubang tu. Okey, yang kita buat lubang gerudi tu. Ada bindu. Bindu ni dia nak pegang pemutar penebuk tu. Okey, itulah serba sedikit komponen mechanical. Jadi bila ada komponen mechanical ni, itu termasuk dalam Mechatronics. Seterusnya, kita ulang balik reka bentuk elektrik. Okey, elektrik mesti ada elemen, ada 4 elemen ni iaitu yang pertama sumber, okey, medium, beban dan juga kawalan. Ingat lagi tak sumber? Sumber tu maksudnya dari mana elektrik tu sampai. Okey, kalau elektrik dekat rumah cikgu ni atau dekat aircon belakang tu, tu kita guna sumber arus ulang alik. Dia sumber yang besar. Okey. Kemudian kalau kita guna handphone. Okey, handphone ni dia menggunakan bateri. Bateri adalah sumber arus terus. Okey, kita boleh cas semula tapi dia menggunakan tenaga yang kecil sahaja. Okey, bateri macam bateri dalam pen, bateri dalam kipas macam ni. Ni semua arus terus. Yang besar-besar, aircon, lampu dinding, apa lagi yang kita plug TV tu kan. Itu semua arus ulang alik. Okey, apa pula medium?
Medium tu adalah pengantara. Maksudnya daripada TV nak pergi ke plug tu, siapa yang sambung dia? Wire lah. Betul. Okey, itu wire. Tapi kalau daripada handphone ini, kita nak pergi ke handphone orang lain, kita menggunakan medium tanpa wire. Itu menggunakan frekuensi. Okey. Dan seterusnya apa pula? Beban. Okey, semua peralatan elektrik adalah beban. Lampu beban. Okey. Aircon beban, handphone beban. Okey, streka, apa lagi? Semua yang boleh bergerak, yang boleh keluarkan haba, yang boleh mengeluarkan bunyi, mengeluarkan cahaya, itu semua adalah beban. Kemudian kawalan. Kawalan tu pula siapa yang mengalirkan arus? Dia yang mengalirkan arus dan juga menentukan arus tu mengalir ataupun tidak. Okey, contohnya suis. Okey, suis tu yang kita tekan tu lah, tak tak tak. Okey, itu suis. Tapi itu suis secara manual. Kita juga ada suis tak manual, auto. Okey, auto tu maksudnya kita lalu je lampu pun menyala. Itu adalah sensor ataupun penderia. Itu pun kategori kawalan. Jadi dalam reka bentuk elektrik ada 4 elemen ni, iaitu sumber, medium, beban dan kawalan. Okey, kita tengok pula reka bentuk elektronik. Okey. Yang penting dalam elektronik adalah mikro pengawal. Okey. Mikro pengawal ni dia mengawal sesuatu beban secara automatik. Ini ada mikro pengawal kecil je kan? Tapi kecil-kecil cili padi, dia pandai. Siapa yang bagi arahan tu? Okey. Inilah ni. Dia memproses dekat sini. Okey, dalam mikro pengawal mesti ada CPU, ada RAM, ada ROM dan juga port input dan output. Input tu macam suis kan, output tu macam lampu. Jadi kita bagi dia, kita tekan button hijau, lampu pun menyala. Contoh kita tekan button merah, lampu pun padam. Okay, itulah dekat bahagian sini. Ni bahagian sini. Ini dinamakan rajah blok bahagian utama dalam mikropengawal. Input, siapa yang bagi arahan? Okay, unit pemprosesan, siapa dia buat apa? Dia memproses arahan tersebut daripada input tu. Kemudian output, apa hasil yang telah diproses. Okay, contoh dekat sini, rajah blok ni, switch tekan tutup, itu adalah input. Mikropengawal memproses dan apa yang diproses? Diod pemancar cahaya mengeluarkan cahaya. Okay, jadi bekalan kuasa diberikan kepada mikropengawal, okay, untuk menggerakkan mikropengawal tu. Okay, dan juga kita ada litar, skematik. Inilah antara sedikit reka bentuk elektronik yang kamu telah belajar tahun lepas. Okay. Jadi kita masuk semula kepada mechatronics. Okay, apa itu mechatronics? Okay, cikgu sebutkan kat sini. Baca sama-sama Mechatronics adalah satu bidang ilmu yang menggabungkan disiplin ilmu mechanical, elektrik, elektronik serta kawalan dan pengaturcaraan. Ada 4. Okay. Untuk menghasilkan satu sistem yang berfungsi secara automatik. Jadi kena tahulah, mechatronics mesti kena automatik. Sebagai contoh, mesin basuh manual dan mesin basuh automatik. Jadi mesin basuh automatik adalah mechatronik. Okay. Mesin basuh sahaja bukan mechatronics. Okay. Kita kena ada perkataan automatik ke situ. Kemudian apa pula reka bentuk mechatronics? Okay. Ingat lagi tak tingkatan 1 kita belajar definisi reka bentuk. Jadi kita masukkan elemen mechatronics pula. Jadi reka bentuk mechatronics merupakan reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan disiplin ilmu elektrik, mekanikal, elektronik dan kawalan pengaturcaraan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Jadi apa dia reka bentuk mechatronics? Reka bentuk produk atau sistem. Okey. Ini adalah elemen asas mechatronics. Okey, apabila kita sebut mechatronics mesti ada 4 elemen ini, iaitu kita mesti ada elektrik, okey, kita mesti ada electronics, kita mesti ada mechanical dan kita ada kawalan dan pengaturcaraan. Keempat-empat ini bila dirangkumkan bersama dia akan jadi mechatronics. Okey, 1.1.3 iaitu menerangkan fungsi elemen mechatronics pada produk sedia ada. Okey, jadi kita tengok gambar dekat sini.
Okey, ini adalah gambar apa? Ya, gambar pintu automatik. Okey, kat mana kita boleh nampak ni? Biasanya dekat shopping mall, dekat train, okey, kereta api tu yang buka tutup tu, KTM kan. Okey, jadi macam mana dia berfungsi? Adakah bila kita cakap buka sekarang, dia pun baru buka, ataupun dia macam cerita P. Ramlee tu kena nyanyi dulu, nya insun mata kajinya insan pom dia buka, tak jadi dekat situ dia akan ada satu penderia atau sensor, dan bila dia kesan ada orang atau pergerakan, dia pun akan buka. Jadi bila beberapa saat, bila dah tak kesan lagi ada orang, dia pun akan tutup. Okey, itu cara dia berfungsi lah. Jadi macam mana cara dia tu kalau mengikut elemen asas mekatronik ni? Jadi yang pertama, mesti kena ada bekalan kuasa elektrik. Dekat mana bekalan kuasa elektrik ni diperlukan? Okey, kalau tengok kat sini, kita perlukan daripada peranti elektronik. Okey, nak bagi sensor tu berfungsi, mesti kena ada elektrik. Okey, kemudian kita tengok ni, sensor tu nanti dibagi arahan kepada mikropengawal. Mikropengawal tu adalah ni lah ni, kawalan dan pengatur caraan dekat dalam lita tu. Jadi mesti kena ada elektrik juga. Kemudian dia juga bagi kepada elektronik yang menggerakkan komponen-komponen mekanikal ni. Ni contoh komponen mekanikal motor, takalan tali sawat, gelangsa. Jadi semua tu bekalan elektrik. Jadi kalau dekat sini input dia ataupun arahannya diberikan oleh siapa? Penderia. Sensor gerakan tu penderia gerakan. Dia sensor ada orang. Lepas tu dia ada sensor ada suhu. Lepas tu dia pun akan bagi arahan kepada kawalan dan pengatur caraan. Okey, kawalan pengatur caraan pula akan fikir ataupun akan proses maklumat tu. Okey, dia kata bila ada pergerakan, ada suhu, dia kesan macam ada infrared suhu tu kan. Baru buka dia kata. So apa output dia? Bergerakkan motor untuk gerakkan ke kanan ke kiri. Okey, kemudian motor tu pun bagi tahu sensor balik. Sensor kata dah tak ada orang dah. Lepas tu kawalan dan pengatur caraan fikir balik, proses balik, tutup. Jadi benda tu akan berputar-putar. Okey. Apa kita akan terus lagi, okey? Kemudian contoh produk sedia ada yang mempunyai elemen-elemen mekatronik. Ni biasa kamu main kan? Okey, kereta mainan kawalan jauh. Okey, kalau dekat sekolah ataupun bila bukan PDPR lah. Okey, cikgu beli ni dan kamu akan pegang, main sekejap lah, cikgu bagilah masa main kan. Kemudian kita akan tengok dalam tu ada apa. Okey, dekat konsol tu, dekat dia punya main-main tu kan, ada apa. Dekat dalam kereta pun ada apa. Okey, jadi cara asas menggunakan kereta kawalan jauh. Yang pertama, sambungkan bekalan kuasa pada alat kawalan jauh dan pada kereta on switch. Maksudnya apa? Kita letak bateri pada kereta, kita letak bateri pada alat kawalan jauh. Yang kedua, kita tekan butang pada alat kawalan jauh. Tek ke depan, ke belakang. Sorry. Dan yang ketiga, kereta akan bergerak seiring dengan apa yang kita buat tadi. Jadi input dia dekat sini apa? Itu dah yang kita picit-picit tu. Itu input dia ke depan, dia akan ke depan. Output dia, tayar atau motor tu akan bergerak ke arah ke depan. Bila kita tekan ke belakang atau reverse, tayar tu akan bergerak ke belakang. Siapa yang fikirkan dia? Siapa yang proses input ni tadi? Itu mikropengawal. Okey. Selepas cikgu terangkan yang tadi yang serba sedikit berkenaan dengan macam mana kereta kawalan jauh berfungsi. Jadi mari kita tengok bagaimana elemen mekatronik itu berfungsi. Okay? Elemen mekatronik mesti ada 4 tadi, iaitu elemen elektrik, elemen elektronik, mekanikal dan juga kawalan dan pengatur caraan. Okay, jadi kita tengok elemen elektrik dahulu. Okay, kalau awak tengok dekat sini, elemen elektrik terdiri daripada komponen bekalan kuasa iaitu bateri. Okay, kita memerlukan bateri yang berkapasiti 3 volt. Okay, bateri ni membekalkan kuasa elektrik kepada lita dalam kereta ni. Okay, dan juga pada panel kawalan jauh. Kalau awak tengok di sini, bateri ni kita letak kat dalam sini, bateri ni kita letak kat dalam sini. Biasa main kan? Okay. Jadi dua-dua ni memerlukan bekalan kuasa elektrik. Okey, elemen kedua iaitu elemen elektronik. Okey, apa tu dia?
komponen elektronik utama dalam kereta mainan kawalan jauh terdiri daripada lita terkamil dan pemacu motor. Okey, lita terkamil tu maksudnya mikro pengawal. Inilah dia. Okey, komponen dia. Pemacu motor tu adalah ini. Motor yang menggerakkan roda tadi. Okey, elemen elektronik berfungsi sebagai pengawal yang mengawal daya kilas dan halaju. Apa tu daya kilas? Ke kiri dan ke kanan. Okey, apa tu halaju? Nak cepat ke nak slow kan kereta tu bergerak ataupun perlahan, laju ataupun perlahan. Okey, jadi itu adalah elemen elektronik dalam kereta tadi. Okey, bukan untuk semua, untuk kereta je. Kita tengah cerita pasal kereta mainan kawalan jauh je. Okey. Elemen yang ketiga pula iaitu elemen mechanical. Okey, elemen mechanical dalam kereta kawalan jauh terdiri daripada gabungan motor. Okey, motor apa tu? Motor DC. Okey, motor direct current. Okey, gear dan roda. Gear dan roda. Jadi motor dan gear berfungsi untuk menghasilkan putaran pada roda untuk bergerak. Jadi motor yang digunakan adalah motor DC. Cikgu cakap tadi kan. Sebuah motor DC digunakan untuk menggerakkan roda belakang. Okey. Dan sebuah lagi motor DC digunakan untuk mengawal roda hadapan ke kiri ataupun ke kanan. Okey, ingat roda belakang tu nak tolak dia ke depan. Okey, nak tolak lajulah. Okey, jadi roda yang kat depan pula untuk kiri kan atau ke kanan kan kereta tu nanti. Alright. Jadi bateri tu dekat sini lah. Ni contohlah kalau betul-betul nanti cikgu akan buka dan tengoklah kat mana tempat bateri, dekat mana gear dia, dekat mana motor DC 1, motor DC 2. Okey, kalau motor DC 1 dia kata membelok. Okey, membelok ni selalunya dekat depan. Okey, ni dekat bahagian depan. Kalau belok ke kiri ke kanan adalah motor dekat depan kereta dan motor DC 2 memutar roda adalah dekat belakang. Okey. Elemen seterusnya adalah elemen kawalan dan pengatur caraan. Terdiri daripada proses mikro dan sistem kawalan yang telah diatur cara untuk menghasilkan tindakan pelbagai bergantung kepada kehendak pengguna. Okay, jadi elemen kawalan dan pengatur caraan ni lebih kepada macam otak lah kan, otak kereta tu kan. Jadi kita bagi arahan pada konsol. Konsol tu tekan depan. Jadi otak pun berfungsi, berfikir kan nak buat apa kalau button tu tekan ke depan. Otak roda nak ke mana? Okey, kalau ke depan, motor yang belakang tu akan tolak ke depan. Okey, kalau tu dia kata ke kiri pula. Jadi motor yang depan tu akan membelok ke kiri ke kanan ke. Jadi dia punya lita ni mesti ada pada dua-dua lah. Okey, pertama ada pada kereta. Okey, papan lita pada kereta kawalan jauh dan papan lita pada konsol kawalan jauh. Ni daripada konsol dan juga mesti ada pada kereta. Dua-dua mesti kena ada otak dia lah kan. Sama ada besar ke kecil. Jadi otak yang dekat kereta ni mesti lagi besar kan. Kawalan jauh dia. Lepas tu yang konsol ni pula kecil sikit. Dia mesti ada button ke depan, button ke belakang, button ke kiri, button ke kanan. Okay, dan dia mesti juga ada ni. Ini apa dia? Siapa tahu agak-agak? Inilah dia nak menghantar isyarat kepada kereta ni. Kan? Menghantar isyarat apa-apa melalui medium apa? Tanpa wayar. Okey, jadi 1.1.4 iaitu menghasilkan gambar rajah blok atau block diagram. Produk mekatronik sedia ada. Okey, jadi kita tengok tadi kereta tadi kan. Ataupun ini secara general lah. Secara mesti kena ada input, proses, output. Okey, jadi apa yang ada pada input adalah peranti masukan. Apa tu peranti masukan? Contohnya switch, sensor, okey, penderia lah. Okey, arahan kita bagi. Jadi apabila sensor atau switch tu berfungsi, dia bagi isyarat kepada pengawal. Pengawal tu siapa? Mikro pengawal lah. Okey, pengatur caraan dan kawalan dia proses. Bila dia proses, apa hasil dia nanti? Kita pergi kepada output, iaitu peranti keluaran. Apa yang dikeluarkan? Cahaya, gerakan, suhu atau haba. Okay, apa lagi dia boleh keluarkan? Bunyi. Okay? Itu adalah peranti keluaran. Jadi kita tengok contoh gambar rajah blok bagi kereta kawalan jauh tadi. Okay, input dia panel kawalan tanpa wayar. Ni konsol tadi tu lah yang kita picit-picit tadi tu kan.
Okey, konsol tu memberi arahan kepada mikropengawal pergi kepada proses. Mikropengawal ni dekat siapa? Dekat konsol tadi, dan juga dihantar kepada mikropengawal dekat dalam kereta tu. Jadi kereta tu, mikropengawal dekat kereta tu, apa hasil dia nanti? Dekat output tu dia kata sama ada pemacu motor tolak ke depan atau tolak ke belakang, pusing roda tu kan, ataupun yang kat depan tu dia ke kiri atau ke kanan. Okey. Jadi motor ni bukan motor dia motor AT ya. AT tu dalam bahasa Melayu arus terus. Jadi cikgu kata motor DC. DC tu apa? Direct current. Samalah tu bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Arus terus, direct current. Okey, motor AT atau motor DC. Dua-dua boleh diterima. Okey, kita tengok pula produk pintu gelangsa automatik. Kita ulang balik lah macam mana dia guna. Okey, kita tengok apa input dia. Okey, penderia gerakan. Penderia gerakan maksudnya bila ada objek atau benda hidup, manusia, dia akan gerak. Okey, dia akan sensor lah, dia akan kesan. Lepas tu dia akan bagi arahan kepada mikropengawal. Perasan tak? Proses mikropengawal, proses ni mesti mikropengawal sahaja. Kemudian mikropengawal akan buat apa? Dia proses maklumat daripada penderia gerakan tu nak buat apa? Nak buka pintu. Macam mana nak buka pintu? Jadi dia kawal motor AT tadi, motor arus terus, lepas tu takal dan tali sawat dan pemacu motor. Bila ketiga-tiga ni tadi dia suruh gerakkan, maksudnya dia gerak. Okey, membuka. Lepas tu lagi sekali penderia gerakan tak kesan dah, tak ada orang. Lepas tu mikropengawal berfikir balik, proses balik, dia pun gerak, tutup. Okey, itu output je lah. Alright. Kemudian produk apa ni? Nampak kat sini macam spaceship pula kan? Macam apa, roket. Jadi ini adalah mesin basuh automatik. Okey. Apa tu mesin basuh automatik? Maksudnya bila kita tekan on je, dia turun air. Lepas tu beberapa minit lepas tu dia godek basuh lah. Lepas tu tiba keluarkan air. Lepas tu dia putar pula kan, pusing bagi kering. Dah siap. Okey, jadi kat situ input dia. Okey, mode pilihan. Biasalah kadang-kadang mak kita terus nak spin je kan. Jadi boleh pilih lah. Ataupun penderia, dia kesan air dah tak ada. Okey, time untuk spin. Tu penderia lah, dia akan kesan salah satu. Dia pandai lah, automatik kan, dia kena pandai. Kemudian dia bagi arahan tu kepada siapa? Mikropengawal, dia proses. Kemudian mikropengawal tu nak buat apa? Bila air dah tak ada, penderia air kata air dah tak ada. Betul, mikropengawal pun proses. Bila air dah tak ada, kena pusingkan drum apa? Mesin basuh tu. Mesin basuh cikgu macam ni. Kalau dalam gambar ni mesin basuh ni macam ni, pusing kan. Okey. Jadi dia punya output adalah motor AU. AU tu apa pula? Arus ulang alik. Kenapa bukan arus terus? Sebab AU ni mesin basuh ni dia perlukan kuasa yang tinggi atau elektrik yang tinggi. Jadi gunakan arus ulang alik ataupun motor AC. Okey, alternating current. Kemudian dia akan juga, mikropengawal juga akan gerakkan takal tali sawat dalam drum tu tadi untuk berpusing-pusing, dan juga pemacu motor, berapa laju dia nak pusing tu. Okey, semua-semua ni tadi, yang ketiga-tiga ni tadi, barulah drum tu boleh berpusing. Okey, masih berfungsi ni lah motor ni ketiga-tiga tadi, barulah drum boleh berpusing. Jadi ini adalah contoh-contoh gambar rajah blok. Okey, untuk produk mekatronik. Okey, kita sampai kepada pengubah suaian produk mekatronik. Ini untuk dapatkan TP 4, 5 dan 6. Okey, selalunya ni kita kena buat projek lah. Contohnya cikgu bagi awak satu produk mekatronik yang biasa, yang ada kesan masalah yang ada pada situ, apa yang kita boleh tambah baik daripada produk mekatronik tersebut. Okey. Jadi setiap tahun kita akan buat kereta kawalan jauh. Okey, tapi yelah, tahun ni kita haraplah COVID ni hilang, so kamu boleh datang sekolah dan kita akan buat projek ni. Okey, produk sedia ada. Inilah macam tadi. Ini adalah kereta kawalan jauh. Pertama kita kena buat dia punya diagram, block diagram. Okey, block diagram dia masukkan ataupun input apa dia, bekalan kuasa. Okey, bagi bateri je lah. Okey, kawalan dia pula pemprosesan mikro atau gelombang radio. Keluaran dia pula apa dia? Motor pemacu dan motor pembelok.
dia menggerakkan roda. Okay, ini adalah block diagram. Lebih kurang je, kamu boleh buat apa-apa pun. Okay, kamu boleh design sendiri kamu punya block diagram. Okay, jadi daripada sini seseorang atau cikgu dapat kesan beberapa masalah. Okay, kita tengok apa dia. Kat mana kita nak ubah. Okay, dekat bahagian masukkan. Okay, dia kata ada masalah dekat bahagian masukkan dan juga bahagian keluaran. Okay, kita nak tambah baik atau kita nak ubah suai dia. Jadi dekat masukkan bekalan kuasa, kiranya dia kata satu bateri guna untuk dua-dua ni, microprocessor radio dan juga dua-dua bateri ni guna untuk konsol tu dan juga untuk kereta. Jadi ada problem dekat situ. Maksudnya tadi kita dah tahu konsol tu mesti ada bateri dia sendiri. Kereta mesti ada bateri dia sendiri. Ada masalah kat situ. Jadi kita kena ubah suai dekat masukkan. Okey. Kemudian dekat keluaran. Okey, selain daripada dia just belok kanan, belok kiri kan. Mungkin kita boleh tambah baik dekat roda tu atau kita tambah roda baru, kita tambah motor baru. Okey, kita akan ubah suai. Jadi tengok juga apa yang dia nak ubah suai kat sini. Okey, tengok dekat masukkan tu dah tambah lebih bateri, tambah bekalan kuasa. Jadi kita asingkan bekalan kuasa satu ni untuk pemprosesan mikro dan satu lagi ni pemprosesan makro untuk dekat kereta. Yang ni dekat konsol. Ni dekat konsol tangan tadi. Yang ini dekat kereta. Okay, dekat kereta pun dia tambah satu lagi fungsi, iaitu motor yang menggerakkan berus. Apa tu? Okay, motor yang menggerakkan berus. Jadi elemen yang dicadangkan untuk diubah suai adalah elemen elektrik dan juga mechanical pada bahagian keluaran. Tadilah kan dia kata nak ubah sikit kat sini dan ubah sikit kat sini. Tambah bateri dan juga tambah motor dan berus. Boleh bayangkan tak macam mana tu? Okey. Ini adalah contoh lakaran yang kita nak ubah suai. Mestilah kamu kena lukis. Betul. Jadi 1.1.5 menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubah suai berdasarkan gambar raja blok yang terlibat. Okey, gambar raja blok tadi yang dikata tambah 1 lagi bateri dan juga tambah motor dan juga berus. Dekat sini. Dia kata selain daripada tayar ni tadi, ditambah lagi satu fungsi iaitu motor. Ni motor satu motor. Ada dua motor lah ni. 1, 2 dan juga berus. Untuk apa ni agak-agak dia? Motor untuk berputar kan? Boleh bayangkan tak motor tu putarkan berus tu? Ya, betul. Dia nak jadikan macam kereta tu bila jalan dia kemas-kemas sekali kat area kawasan tu. Okay, bukan vacuum, dia macam menyapu lah. Okay, ataupun mengelap kawasan tersebut. Okay. Jadi kita sambil-sambil kita lukis tu, kita masukkan juga elemen, prinsip apa yang digunakan. Lepas tu teknik rendering. Ingat tak teknik rendering? Yang ada gelap kat mana, cerah kat bahagian mana. Okay, tona. Okay. Jadi membuat penambahbaikan kepada produk berdasarkan lakaran yang telah dibuat. Jadi proses penambahbaikan dia adalah elemen yang dicadangkan adalah elemen mekanikal yang digabungkan bersama dengan alat pembersih lantai. Dia nak bersihkan lantai tu. Okey, jadi lepas kita akan tengok penilaian pula. Okey, kamu dah buat raja blok, kamu dah buat lakaran. Lepas tu kamu buat pengubahsuaian tu betul-betul dan kamu kena test kereta tersebut berfungsi tak seperti yang kamu bayangkan. Okey, contohnya motor DC. Okey, fungsi dia motor DC berfungsi apabila alat pengawalan jauh ditekan oleh pengguna. Okey, maksudnya bila pengguna tu tekan ke depan, kita nak motor DC yang pegang berus tu tadi berpusing. Jadi berpusing tak? Kalau berpusing, ya berfungsi. Okey, seterusnya kita tengok pula alat pembersihan tadi, yang berus tadi. Alat pembersihan berputar mengikut arah motor DC. Bila maksudnya kamu lekatkan berus tu pada motor DC dan dia berpusing ikut sama. Bukannya motor tu laju-laju, berus tu macam longgar je kan. Tapi kalau dia elok pusing, maksudnya berfungsi. Kalau tak berfungsi, kenalah buat penambahbaikan balik. Letak gam ke atau ganti dengan komponen yang lain. Okey.
kelemahan dan kekuatan produk yang telah diubah suai. Okay, jadi kita kadang-kadang kita dah buat dah testing tu, sebenarnya ada, kita boleh nampak benda tu boleh jadi lebih baik. Jadi contohnya lah, okay, kelemahan yang kita dah dapat tadi, iaitu masih ada baki-baki sampah kecil yang tertinggal. Okay, walaupun ada guna berus, tapi masih ada kat belakang tu tertinggal-tinggal, debu-debu kan. Okay, apa cadangan penambahbaikan dia? Tukar berus kasar kepada span jenis berbulu. Mungkin kan, contohnya macam kita polish kereta tu kan, dia macam ada span bulu-bulu tu. Mungkin kita boleh gantikan berus tu yang kasar tu kepada jenis span berbulu. Okey, yang kedua kelemahan dia, berus berlanggar antara satu sama lain. Bila dia berpusing-pusing tu, dia ketekung berlanggar-langgar kan. Okey, apa cadangan penambahbaikan dia? Kita kecilkan saiz berus atau tukar kepada bentuk berus segi empat tu kepada bulat. Jadi bila dia berpusing, dia tak langgar sangat. Okey, dia smooth je. Okey, apa pula kekuatan yang kita dapat daripada produk yang kita dah ubah suai tu? Kekuatan dia mempelbagaikan fungsi bagi sesuatu produk, iaitu menambah elemen pembersihan pada kereta mainan kawalan jauh. Jadi tak adalah mak marah main kereta kan, sambil-sambil main tu kita kemas rumah tu sekali. Siapa tak nak kan? Jadi buatlah betul-betul. Okey, jadi kita dah sampai ke penghujung rancangan. Rancangan sangat. Okey, kalau cikgu cakap macam Shinkansen, tahu tak apa tu? Iaitu bullet train dekat Japan, laju kan? Tak apalah, nama pun video. Nanti awak ulanglah balik slow-slow kan? Okey, jadi tugasan dia nanti cikgu akan bagi link ni. Okey, ini adalah tugasan live worksheet. Mungkin live worksheet mungkin kamu dah pernah guna. Kalau belum pernah guna, ni cikgu bagi tahulah. Kamu klik link tersebut. Okay, dekat channel Telegram cikgu bagi nanti atau dekat WhatsApp. Kamu jawab soalan. Okay, tulis nama kat sini, tulis kelas dan jawab. Jawablah macam biasa. Dah habis jawab, klik finish. Okay, lepas klik finish, ni paling penting. Email my answer to teacher. Okay, macam mana nak email dia? Nanti dia akan keluar lah yang ni. Enter full name. Okay, enter full name, kamu buatlah nama penuh. Ataupun yang penting nama yang cikgu boleh kenal lah. Janganlah buat nama boboiboy, boboyot ke kan. Okay, nama, lepas tu slash dengan kelas. Tapi kalau tak boleh slash, kamu buatlah kurungan macam ni. Kalau tak boleh, hujung tu macam Adam 3B pun boleh kan. Okay, group level 3. School subject RBT. Yang paling penting ni, enter your teacher's email atau key code. Email cikgu panjang sangat, jadi cikgu bagi key code je. Ni masih penting. Huruf kecil semua, iaitu Nirai 9 NEN. NEN. Okay, mesti yang ini sahaja. Nanti cikgu akan bagi jugalah supaya kamu klik copy paste je nanti. Okay, tak payah bagi tahu cikgu, saya dah siap tugasan. Tak perlu, nanti cikgu terus dapat. Okay, cikgu terus klik kat situ. Nampak kamu punya tugasan, cikgu tanda, nanti cikgu bagi kat kamu semula. Okay, alright. Jadi kita jumpa lagi dekat mungkin minggu depan, minggu satu lagi, minggu lagi. Okay. Hai. Assalamualaikum.